terhadap pengambilan Chow ini. Bruno ya, kita dah tahu. Bersama dengan Lu Yi. On fire, on fire, on fire sekarang ni. Daripada Syamilo memberikan penekaan tepat ke atas TLID dengan dua pilihan pertamanya dan Fenop membalasnya sekali lagi tepat apa yang dikatakan oleh Syamilo. TLID melengkapkan tiga pilihan pertama mereka dengan membawa masuk Assassin Jungler. Jadi saya menjagakan game pertama ini dia tak nak main perlahan. Mereka dua-dua nak main dengan pantas. Mereka kedua-duanya nak snowball untuk menamatkan game ini secepat yang mungkin sebelum kedua-dua gold laner mereka dapatkan item. Bagi pendapat pribadi saya, paling penting sekarang ini adalah melefikkan untuk Bruno ataupun Granger ini. Dan kedua-duanya seperti yang awak katakan nak bermain agresif. Di mana untuk tim Liquid ID mereka adanya Peacock. Mereka ada setup, mereka ada burst damage datang daripada Shadow Kill, datang daripada Death Sonata ataupun Rhapsody. Manakala untuk F0 pula, rotasi yang membahaya dengan adanya diversion. Ada perbezaan dengan sini Adin sebenarnya. Bruno, dia kena tunggu Maleficant. Betul. Granger, dia tak boleh buat Maleficant. Tapi dia kena siapkan Sky Priester dengan awal. Jadi, ada dua item yang akan memberikan the game changer dalam game ni. Bruno, kalau dia dapatkan Maleficant awal, memang habis. Tapi untuk pasukan TLID, kalau Sky Priester awal untuk Granger, pasukan Fnatic Onyx Philippines mungkin dalam bahaya. Tapi dekat sini, di antara Sky Priester dan juga Maleficant, untuk Bruno, siap Maleficant, dia dah boleh go agresif. Untuk Sky Priester, dia ada dua, orang kata, point yang dia kena capai. Of course, first of all, siapkan. Yang kedua, kena dapat stack. Betul. Tak dapat stack, Sky Priester itu seolah-olah macam, bukan saya nak kata tidak ada efek, tapi dibantutkan sedikit efeknya. Tapi, saya akan counter game dekat sini di mana Bruno, dia tak boleh siapkan Maleficant terlebih dahulu awal-awal. Dia kena siapkan Huskelaw, dia kena siapkan Berserker Fury dan Maleficant. Jadi itu ada tiga item untuk disiapkan. Jadi progress dia agak lambat. Bergantung. Huskelaw tu wajib. Tetapi untuk item kedua, bergantung pada situasi sebenarnya. Kadang-kadang ada yang menyiapkan Berserker Fury, kadang-kadang ada yang menyiapkan Maleficant terlebih dahulu. Tapi bagi saya sebenarnya, kalau yang saya nampak selalu dia akan siapkan Huskelaw, Windtalker, kemudian dengan adanya Sky Priester itu juga boleh, Maleficant. Tapi dengan pengambilan high loss kat sini yang digunakan oleh Aran, masih lagi ada Edis yang akan digunakan oleh pasukan Fnatic Onyx Philippines kalau mereka nak main agresif. Tapi kena ingat, Roma mereka kena ada open map. Mereka tak boleh nak biarkan terlalu mudah untuk Chow ni bergerak, untuk Haya ni bergerak. Jadi mereka perlukan sesuatu yang boleh kontrol di bahagian tengah itu. Saya rasa kat sini mungkin Khaled antara pilihan yang baik. Saya nak melihat Gatot. Saya nak melihat Gatot disebabkan jungler untuk tim Liquid ID, marksman untuk tim Liquid ID, kedua-duanya adalah physical damage. Jadi kalau adanya Gatot Kaca dekat sini, ini akan memberikan gangguan yang cukup besar sebenarnya disebabkan damage mungkin tak mencukupi kepada tim Liquid ID. Nanti comfort pick untuk Kirk sekarang ini memang ide telah dikemukakan terlebih dahulu untuk berikan kesukaran kepada TLID. Gatot okey, Khaled pun okey juga sebenarnya, tetapi lihat bagaimana Gatot Kaca telah pun diambil tepat daripada Karakuri untuk memberikan fokus ke backline itu. Ingat, Granger tak mudah untuk ditangkap. Lagi jauh Granger itu, Granger boleh hit saja siapa-siapa. Tapi anda nak kejar Granger, teramatlah sukar kalau tak ada hero sekarang ini. Tak ada. Nampak dah berkeping. Dia dah tahu. Ini atas sebab kenapa dia mengambil Gatot Kaca. Kalau dia ambil Fasta pun, Avatar The Guardian akan terus sahaja melompat kepada kawasan backline. Sekarang ini ke? mungkin Kadita. Pernah dibawa kalau tak sebab mereka kenakan Magic Burst kan ni. Jadi Kadita tak salah. Rasa kalau nak lebih selamat, Sicilian. fokus terus Ultra Late game. Ya, lagi satu dia boleh survive. Kalau tak Sicilian, back sana, Aura juga masih janji ada burst magic damage buat ketika ini. Tetapi Lilia! Kita main pantas, kawan-kawan. Kita main pantas sekarang ini. Kita tak nak ditangkap dengan Gatot Kaca. Kita tak nak ditangkap oleh Onward. Jadi, bawa masuk Lilia. Bawa masuk Hayabusa. Bawa masuk Chow. Untuk memastikan ketiga-tiga hero ini boleh bergerak bebas tanpa perlu risau adanya setup daripada pihak Fenop. Jadi Syamilo dan juga Karakuri, terima kasih atas prediction draft anda, cukup mantap. Sekarang ni kita beralih kepada casters kita untuk game pertama. Dipersilakan. Siapa yang paling jago sekarang ni? Landak kuning atau kuda biru yang bermain di grand final? Kuda dia putih. Kuda dia putih. Belakang dia biru. Belakang dia biru. Ya. Anda akan bersama dengan kami, saya Mas dan juga Sunfrost, untuk menemani anda sepanjang pada grand final hari ini. Adakah King Kong atau Fabian yang bakal mendapatkan kejuaraan di M6 Axiata Arena bakal menjadi saksi. Sememangnya ini adalah perlawanan yang
cukup penting. Mungkin ini bukan perlawanan kita, tetapi inilah perlawanan di mata dunia. Dua pahlawan mengejar tata, bertarung nyawa di dalam gelanggang. Mula berara tentera kuda menentang landak setajam pedang. Kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan di antara tim Liquid Indonesia bertentang Fnatic Onyx Philippines. Terlebih dahulu Widi agak agresif berada di bahagian depan untuk cuba memberikan sedikit sebanyak damage kepada Super Prince, which is benda itu adalah satu kejayaan yang baik. Melihat daripada draft, memang itu yang diinginkan oleh tim Liquid ID. Apabila mereka bermain secara agresif untuk membuatkan King Kong berasa tidak selesa dan mereka boleh menjadikan perkara tersebut sebagai satu snowball kepada pasukan tim Liquid ID. Pengambilan Lilia di saat selama ini tidak kita lihatkan Lilia dimainkan. Cukup menarik bagaimana pengambilan, nak kata cheese pick pun kita perlu untuk tentukan dengan kemenangan ataupun kekalahan terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, cheese pick bermakna satu pick yang fokus ke arah melakukan counter. Tapi kalau kita nak cakap mengenai counter yang boleh dilaksanakan oleh Lilia ini tak banyak, cuma lebih ke arah sustainability. Apabila ada kejutan-kejutan daripada Loyi ini, Lilia ada black shoes. Seakan-akan nyawa kedua, peluang kedua untuk pertempuran itu dilakukan sekali lagi. Tapi tidakkah pengambilan Lilia ini macam terlalu memaksa apabila kita melihat telah pun menggunakan flicker. King Kong nyawa rendah, tetapi Ogi Sedukil berbalas-balas dan terus saja kembali ke belakang untuk Fabian. Hampir untuk dapatkan King Kong, namun hampir juga untuk Yes Kill tadi ditumbangkan. Namun masih lagi kemarau kill mengundang di Land of Dawn. Antara hero yang terbaik saya boleh fikirkan selain daripada Lilia adalah Valentina. Juga boleh untuk mengeluarkan CC bersama dengan damage yang tinggi. Tapi Lilia ini macam terlalu selamat setelah mengeluarkan Yves. Pasukan Liquid seakan-akan terpaksa untuk bermain agresif dikala hero yang mereka nak di bahagian mid lane sudah pun tiada. Saya rasa pemilihan Farsa dekat sini adalah lebih baik untuk memberikan area damage yang lebih besar berbanding dengan Lilia. Ya, kita nak bincangkan mengenai kesempurnaan draft tim Liquid. Memang sedikit sukar apabila dua hero terakhir diambil adalah Gatot Kaca dan juga Edith. Seperti yang dikatakan, Farsa memang sesuai untuk digabungkan juga bersama-sama dengan Chow. Pick up potensial yang lebih baik. Tetapi masalahnya akan ada Gatot Kaca yang mengganggu. Betul. Itu akan menjadi satu permasalahan terbesar yang berlaku dalam perlawanan ini sekiranya Farsa itu dibawa masuk. Namun dengan adanya Lilia, saya boleh katakan playstyle daripada Liquid masih lagi cukup sama. Widi cuba untuk dicari. Widi mencari tendangan, tetapi Brusco akan disambung mula dengan Ogi Sedukil daripada Fabian. Namun Brusco masih lagi terselamat. ROCK. Sekarang ini King Kong pergi depan dan melekat ke arah dekat Stuker pergi depan juga. Widi masih lagi mencuba. Nyawa rendah untuk Widi. Akan ditumbangkan first blood. Berlaku juga. Cukup ganas. Cukup garang, dibalas kembali mungkin. Tetapi Fabian tidak berjaya untuk mendapatkan Brusco. Brusco masih lagi terselamat dengan tenacity yang ada. Kalau tak tenacity yang dia pakai, kebarangkalian besar dia dari tumbangkan. Masalah dia ajal, dia tak sampai-sampai. 2-3 kali sekarang on the words bersama dengan Kata. King Kong mendapatkan kill kedua di kali Fabian. Mendapatkan turtle yang pertama. Ini akan memberikan sedikit Fabian berjaya untuk dapatkan satu. Ogi sorry kill daripada Fabian. Menguncikan kill pertama buat Liquid akhirnya. Namun balik kembali kepada perbincangan mengenai pertempuran sebentar tadi. Ya. Datang juga Aaron Siki ke dalam kawasan pertempuran tersebut. Ya. Memberikan satu kejutan yang besar kepada pemain-pemain Fnatic Onyx Philippines. Mereka 5 lawan 4 kalau tak salah saya sebentar tadi. Dan itu masih lagi tidak mencukupi untuk Liquid mendapatkan kill terlebih dahulu. Satu penggunaan diversion semata-mata untuk membuka map. Mengetahui kedudukan Fabian dan juga Yeskiel. Cukup pintar daripada Super Prince dengan penggunaan Loyi yang memang kita tahu adalah signature hero beliau. Ya, dia bukan saja boleh gunakan dia punya diversion sebagai pemindah tempat, tapi lebih kepada untuk menyemak bush-bush yang ada bagi melihat situasi dekat kawasan lawan bagaimana keadaannya. Kalau green light dapat, lihat macam lawan pun sedar tak sedar dia ada diversion tersebut, boleh untuk buat backline catcher dekat situ. Apabila dengan pemindahan posisi boleh membuatkan pasukan Fnatic Onyx mematahkan serangan pasukan Telukir sebelum itu. Kak, 1 lawan 3. Nampak macam dah sampai waktunya untuk dia ditumbangkan. Sementara di kawasan bawah, TLID. Aaron CK terkena stun daripada King Kong. Namun Aaron masih lagi bertahan. Percubaan untuk mengawal kawasan bawah ini daripada Fnatic Onyx Philippines nampak seperti gagal. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok level daripada Aaron CK menentang dengan Kalra. Aaron CK menang besar sebenarnya. Namun dalam keadaan yang sama Brusco. Boleh balik. Tenang. Relax.
dia still boleh lompat-lompat lah. Tapi nampak seperti early game daripada pasukan Team Liquid ID sangat-sangat berhasil untuk dilaksanakan. King Kong. Terutamanya apabila mereka buat rotation di bahagian belakang. King Kong berikan damage sedikit. Tetapi apa boleh buat? Ninja berlalu pergi daripada kawasan tersebut. Fabian berjaya untuk dapatkan menara. Boleh saya katakan Liquid mengubah arus perlawanan ini apabila mereka berjaya untuk dapatkan turtle sebentar tadi. Walaupun mereka tidak berjaya untuk dapatkan kill, tapi mereka berjaya untuk mengakibatkan kawasan gold lane dikawal rapi oleh Arashiki dengan adanya shield yang diberikan daripada turtle tersebut yang diambil oleh Fabian. Dan sekarang ni turtle seterusnya akan mula untuk diserang oleh pasukan Liquid terlebih dahulu. Dapatkan posisi lebih baik dibandingkan dengan Fnatic Onyx. Dan mereka ada kelebihan dengan adanya Orochiki punya Death Sonata. Boleh untuk melihat di mana kedudukan Fnatic Onyx berada dalam bush-bush terdekat supaya tidak ada kejutan yang berlaku. Killera mungkin akan dikorbankan. Ada side version digunakan di bahagian bottom dan sekarang ini untuk mendapatkan Kirk. Nyawa Kirk dikurangkan. Tapi King Kong dapatkan total. Pertempuran masih lagi diteruskan. Tapi King Kong terus saja lari. Tak ingin berlengah-lengah. Terus saja keluar daripada kawasan tersebut. Tapi menara dihancurkan lagi. Ya. Untung bagi saya macam untuk Liquid lagi setakat ini. betul sebab digunakan Hayabusa bukan untuk dapatkan objektif daripada segi neutral. Tetapi mereka mendapatkan turret satu persatu supaya vision daripada Team Liquid ID ini lebih luas. Dan bila kita nampak dengan turret telah berjatuh untuk pasukan Fnatic Onyx PH, nak buat diversion pun agak susah dekat sini apabila kawasan Fnatic Onyx punya kawasan dah pun diperkecilkan sebanyak mungkin supaya Team Liquid ID dapat untuk memanfaatkan snowball effect mereka dan memberikan ruang kepada Orochiki untuk beraksi seawal yang mungkin. Oi, Widi, cuba untuk masuk. Satu Jik Gundo mencari dua yang berdekat tapi Widi masuk pula Fabian mencari Kelra. Jauh Kelra menjadi mangsa. Kelra ditumbangkan Brusco yang mungkin bakal menjadi mangsa seterusnya juga, tapi masih lagi ada Avatar Brigadier untuk digunakan. Avatar Brigadier ke arah Fabian. Bola yang bakal ditumbuk mati oleh Gak bersama Arashiki. Mengejar Gatot Kaca bukanlah satu idea yang bijak. Perlu ingat kata-katanya. Otot kawat tulang besi cukup keras untuk dijatuhkan. Tapi Liquid masih mencuba. Liquid masih lagi mencuba untuk dapatkan semula apa yang mereka ada. Di mana kalau kita nampak apabila mereka dah dapatkan dua turret, seakan-akan mereka tak fokus langsung kepada team fight yang mampu untuk dilaksanakan oleh pasukan Fnatic Onyx. Fnatic Onyx sebenarnya perlu untuk paksa saja Team Liquid ID untuk join the team fight dan mereka dapat menang. Dengan kekurangan Fabian yang berkedudukan di tempat yang jauh untuk fokus pada split pushing, ini membuatkan kelebihan dan pattern yang telah pun dibaca oleh pasukan Fnatic Onyx. Mereka tahu bila mereka team fight pastinya tak cukup 5 orang. Tapi tidak untuk Fnatic Onyx sebab Super Prince boleh pindahkan kedudukan dia pergi ke bahagian belakang untuk membuatkan utility yang besar di mana melekat beberapa orang pemain pasukan Team Liquid ID akan melengahkan masa memberikan kepada King Kong untuk melaksanakan team fight dan tugas dengan baik. Fabian! Assalam! Fabian! Cuba dicari. Direndahkan nyawa dengan cukup banyak. Tetapi kejutan tersebut tidak mencukupi untuk merembat Fabian daripada masuk ke kawasan lot. Dan sekarang kemasukan ke kawasan lot. King Kong dapat. Yap. Widih tenang seorang sekarang pemain. 3 Brusco dikorbankan oleh Orochiki. Dalam masa sama Orochiki sangat-sangat bebas untuk mengeluarkan Rastri dan juga Death Sonata. King Kong berbacaran dan kick. Triple kill untuk Kelra daripada Fnatic Onyx. Fnatic Onyx Philippines berjaya untuk menjarakan keadaan. Mendapatkan kelebihan besar di pusingan pertama ini. Minit 9 tetapi mereka sudah berjaya untuk mendapatkan wipe out yang ada daripada sudut instant replay. Ya. Bagaimana Lord diambil oleh King Kong. Tidak sempat Fabian untuk tekan push sekalipun. Widi dah lakukan tendangan, dapatkan Brusco. Tapi sayangnya lihat bagaimana pergerakan daripada King Kong yang masuk mendapatkan 2-3 orang pemain. Dan seterusnya disusuli dengan rembatan bola daripada Kelra yang tadi kena sunyi out. Tapi bila King Kong dah masuk tu, dia dapat satu ruang yang cukup besar, cukup selesa. Dan sekarang ni serangan diteruskan lagi. Oh lama. Fabian cuma mampu terlihat. Lompatan. Wow. Oh my wow. Wadidaw. Untuk Team Liquid ID. Lompatan yang gerila untuk masuk ke dalam Fabian. Dikorbankan. Sukar untuk kita lihat. Inilah kekuatan The Super Family. Keluarga super daripada Filipina. Menampilkan kekuatan mereka.
Bagaimana synchronization sebentar tadi cukup indah, cukup baik. Sekarang setiap bermain, setiap perkara yang dilaksanakan perlukan instant replay untuk kita betul-betul hadam apa yang dilaksanakan oleh mereka. Betul. Bagai bunga mekar di musim bunga. Sungguh indah dilakukan oleh pasukan Fnatic Onyx tanpa cacat celah. Tetapi pasukan Team Liquid ID tidak mampu untuk mengekalkan early game aggression mereka sehingga ke penghujungnya, menyebabkan mereka terpaksa dalam mod pertahanan. Dan late game kalau kita nak kira, main bola lebih baik daripada main peluru daripada pasukan Fnatic Onyx players. Setiap sepakan pasti akan membuatkan Team Liquid ID menderita. Tengok penderitaan ini adakah bakal diteruskan? Ya, Kalau kita nak cakap mengenai late game, kilat-kilat jujur mata. saya cakap Fnatic Onyx ada kelebihan besar. Ya. Baik untuk pemain-pemain daripada pasukan Fnatic Onyx mengawal rapi kawasan lot ni. Tak boleh nak masuk, sayangnya untuk Liquid. Mungkin kali ini juga pertemuan di antara pasukan Fnatic Onyx memerlukan satu keadaan yang baik untuk mereka dapatkan penghabisan game. Cuma Team Liquid kat sini mereka perlu berharap. Berharap untuk menang tu satu lagi berharap untuk Fnatic Onyx offside sedikit supaya mereka boleh pick off. Tapi masalah dia pick off capability daripada Team Liquid agak sukar apabila kawasan mereka telah boleh ditutup. Malah WD kalau nak buat flanking sekalipun berkemungkinan besar dia akan dijumpai. Malah kalau kita nak tengok, banyak yang boleh lakukan follow up daripada jarak jauh. Brusco boleh lompat guna batas suara Guardian. Super Prince boleh gunakan diversion di bahagian belakang untuk membuatkan team fight menjadi lama ataupun broad block di bahagian belakang supaya Team Liquid ID tidak boleh menang. Bila dia tak tahu ada orang dekat belakang dengan adanya diversion, dekat situ mereka akan terkejut dan mereka akan terplay out dekat kawasan perang mereka sendiri yang mereka akan mulakan. Oi, mereka dah lakukan satu push dekat bahagian atas. Betul. Tapi mereka tak terplay out lah tadi. Ya. Orang terus turun ke bawah dengan diversion. Baru saja menghadirkan diri Fabian. Kalau tunjuk muka ke atas ni, lot ni kena burst ni. Tapi dia recall, minion tu tak kalah pun. Jadi dia boleh saja. Tapi lot ni laju betul. Liquid Laju. tak boleh. Tak sempat untuk hadir. Atau memang mereka tak merancang untuk hadir sebenarnya? Mereka memang tak merancang lah kalau mereka duduk atas. Dan saya faham dekat sini, saya tak rasa Team Liquid ID tak sedar lot itu sedang dimulakan. Ya, pastinya mereka sedar. Ya, dan saya suka dengan pengambilan Idis daripada Kurt ini. Betul. Memang dapat untuk delay masa apabila contohnya Team Liquid ID cuba untuk lakukan pick off, delay masa sebanyak mungkin supaya ada backdoor yang boleh untuk dilakukan daripada Brusco ataupun daripada Super Prince itu sendiri. Dan Kelra protect the king terus. Walaupun strategi mereka bukan itu, tetapi nampak seperti nak menangkap Kelra menjadi satu masalah yang besar untuk Team Liquid ID. Kita tengok sekarang ni. Lot yang mula untuk diserang. Pemain-pemain Liquid perlu untuk fokus ke atas lot. Brusco kembali keluar. Percubaan daripada Kelra walaupun tak berminion. Minion sudah berjaya untuk dibersihkan. Tapi baru first wave. Ada pusingan seterusnya. Kelra tanpa minion berjaya untuk berjaya mendapatkan menara tersebut. Masih lagi mengharapkan kepada Magic Shockwave daripada Yeskiel. Dan sekarang ini tinggal satu inhibitor yang berbaki untuk Liquid bertahan. Widi berjoget saja dekat depan tu. Widi! Berjaya untuk dapatkan Kirk. Namun Aran yang ditumbangkan. Kirk masih lagi bertahan dengan flicker dan juga ultimate yang dilepaskan. Tapi dia akan Super Prince. Wow! Gila-gila! Satu diversion untuk mengepung pemain-pemain Liquid. Fabian dan juga Rasiki diharapkan untuk melakukan pertahanan bersama-sama dengan Widi. Dan Kelra menamatkannya. Rempatan bola itu tak mampu ditajam oleh Crystal. Dan berjaya juga Fnatic Onyx